dan kita sayang Nabi kita, maka apa yang Nabi suruh kita ikut, baru dapat kasih sayang Allah. Kalau kamu ini bersuka ataupun cintakan Allah, maka Nabi kata, Allah kata begini, mu beritahu pada orang ramai, fattabi'uni. Mu nak dapat kasih sayang Allah, fattabi'uni, ikut aku, maka yuhibbukumullah, baru Allah sayang kita. Maka ikut Nabi-Nabi kata kan ni, hendaklah kamu ubah kemungkaran yang berlaku. Dengan apa? Dengan puasa. Kalau kita tak mampu, fabilisani, dengan suara-suara. Maka kita yang ada suara, kita bersuara pada malam ini. Mudah-mudahan dengan suara yang naik ini memberi rasa keinsafan kepada siapa saja, parti apa saja, atas nama hamba Allah untuk menegakkan keadilan. Dan kita kecil tengok fitnah yang begini hebat. Negara komunis yang tak percayakan Tuhan tidak tergamuk buat begitu dalam kempen pilihan raya. Idi Amin yang sangat jahat dalam memerintah tidak buat pilih ucap di dalam TRU dia. Nampak? Presiden apa benda ni? Yugoslavia yang dulu, Serbia yang menyerang umat Islam, iaitulah dalam perang Kosovo, perang Serbia dulu. Walaupun perang Bosnia, dia ni Ortodok daripada Kristian, kemudian terpengaruh dengan Rusia komunis. Dalam pilihan raya selepas habis perang, maka tetap juga berkempen macam biasa, masing-masing mengeluarkan fakta. Nampak? Di Rusia dibenarkan 30% daripada rancangan televisyen digunakan oleh pembangkang. 30%. Maknanya kalau sejam bolehlah 20 minit kepada pembangkang, 40 minit presiden, 20 minit pembangkang. Tu komunis. Kita dia, pak dia. Kalau kata mana kempen, aku dia. Kuliah kemah kening pun kena bank. Dok cakap pun bak pati bak telur penyung ni. Ada 30 episod lagi. Kena simpan, tak boleh. Pasal apa? Kalau disiarkan, boleh merosakkan akidah orang muda-muda. La ilaha illallah. Hak nikah yang dikatakan boleh memberi kebaikan kepada rakyat, dah. Maka kita tolong dia supaya dia turun daripada berkuasa, maka kurang dosa dia. Mudah-mudahan dekat dengan keinsafan. Sebab manusia ini bila kehilangan kuasa mudah bertaubat kepada Allah. Maka kita tolong mereka-mereka ini. Jadi ingat, kalau kita masih lagi memejamkan mata, sedangkan tengok cara fitnah yang dibuat begitu teruk, memalukan, mengaibkan bangsa lain, 8 buah planet tak tergamuk buat, kita tergamuk buat. Kalau kita pejamkan mata juga, buat-buat tak nampak, maka masuk dalam ayat man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirah a'ma. Barang siapa yang di dalam dunia dia buat buta dah mata dia, maka di akhirat nanti dia akan dibutakan. Sungguh dia tidak akan dapat melihat. Kita bukan jenis golongan buta hati. Walaupun Allah butakan mata kita dalam dunia, tapi hati kita tak buta. Kita tanyalah nenek moyang kita, pak kita, mak kita kalau masih hidup, mak, kalau ada orang jahat dan orang baik, kita nak masuk belah orang jahat ke orang jahat? Tak ada mak yang kata suruh masuk belah orang jahat. Maka pada 5 bulan ini, kita akan tunaikan nasihat mak kita, masuk belah orang baik. Kemudian soalan kedua pula, dalam kursus jenazah kita pada malam ini, iaitulah manakah pemerintah yang baik, manakah yang jahat. Baik jahat ni kita tak ditentukan dengan mulut kita. Sebab kita akan kata musuh kita jahat, dan kita akan kata diri kita baik. Sebab kita kan, memang kita kata kalau dalam bab sifat yang berlawanan, kita tak ambil belah tak molek, kita akan ambil belah molek. Antara uduh dengan lawa, kita nak lawa.
Antara mana sihat dengan sakit, kita nak sihat. Semua orang nak molek berlaku. Walaupun tak molek. Tengok orang puang, kalau dia sudah mandi. Bini kita. Dia sudah mandi, dia pakai kembang gatung kat tualai. Dia pergi kat cermin. Dia tengok gelek sini, dia lelek kat ni kat cermin. Cermin kata, tak tua mana nampak. Padahal kedua visi. Nampak? Tu cermin. Cermin tu bercakap sungguh tak? Tapi itulah seolah-olah cermin tu berkata-kata. Kalau nak cermin tu berkata sungguh, lu comelnya Allah. Lama dah orang tengok mata saya tapi awak comel kali. Tengok bini kita jatuh nyambang depan. Satu apa yang? Cermin cakap. Dia kata saya lawak. Dia hanya tengok cermin. Walaupun 60 tahun cermin tidak berkata-kata, tapi dia akan kata sendiri, lawa juga aku. Cuba baru tekok, pusing belakang, tak jatuh mana. Jadi itulah sifat manusia. Kita tak boleh nak kata orang ni baik, orang ni jahat. Melainkan sifat-sifat itu mesti terma-terma itu telah ditetapkan oleh Allah dan Nabi SAW. Contoh yang mudah. Kalau maknanya dalam sifat adil, lawannya zalim. Kalau sebut zalim, bukan orang Islam dia dah suka zalim. Orang Buddha dah suka zalim. Orang Hindu dah suka zalim. Dia buat cerita mana? Kalau kita tengok cerita Tamil, gangster tu memang jahat, tipu orang kampung dan sebagainya. Last sekali menang tak? Kalau mari dia kata cerita Mustang dengan kami, kalau mari kereta puding mana nak habis tu. Dia akan buat yang jahat ini tewas, ditangkap. Dan hero adalah penyelamat, menjadi kebanggaan orang kampung. Walaupun pakai kain putih je. Nampak tak? Tak pakai baju. Tapi nak khabar bangsa India beragama Hindu tak suka orang yang buat jahat dan zalim. Cerita Cina dia buat dulu mula-mula gangster. Betul orang Kelepang. Lalah sekali orang kampung berpakat, tangkap dia, hukum dia. Nak khabar orang Cina agama Buddha tak suka zalim di dalam masyarakat. Dia buat. Lepas tu tak ada orang buat. Maknanya mana-mana negara tokoh paling jahat dapat hadiah. Tak ada. Tak ada. Tokoh paling jahat selama 2013 jatuh kepada Deng-deng 3 orang di belakang. Paling otak, urut kunci, bumbu seorang. Jangan kata ni contoh. Orang buat gitu pasal orang tak suka orang jahat. Orang buatnya tokoh ibu misali, pekerja terbaik. Ada tak orang buat penjabatan? Pekerja yang paling banyak konting mendapat RM20,000. Maka begitulah. Apabila benda terang-terang mari datang kepada kita, Allah nak yang pertama sekali, kalau kita menjadi pemimpin, antahkumu bainan nas bil adli. Hendaklah kamu menyampaikan, melaksanakan keadilan sesama manusia. Maka bila sebut keadilan, semua bangsa suka. Afrika suka, Papua New Guinea suka, Eskimo suka. Bukan atas nama agama, atas fitrah manusia. Orang yang adil, orang suka. Orang zalim, orang tak suka. Maka yang kedua pula, jikalau maknanya suka menipu orang, ini satu sifat yang terang-terang memang menyalahi daripada sifat ataupun kelakuan akhlak yang terpuji. Bangsa mana pun dia tak suka menipu. Sebutlah, tak ada. Pasal apa dia panggil bangsa ni? Bangsa ni namanya dapat daripada namanya penipu. Tak ada. Semua bangsa tak suka orang menipu. Jadi jelas kalau kita tak mengambil cakna dalam PRU nanti, masih lagi kita memberi undi kepada orang yang suka menipu, maka kita akan bertanggungjawab anak cucu kita nanti menjadi penipu sama. Batu kita apa jadi pun
tidak akan menyebelahi sesiapa saja dalam bab ini. Tak boleh kompromi. Anak parti ni tubuh daftar untuk masuk pilihan raya saja. Yang sebenarnya kita bersatu seluruh dunia bencikan kezaliman, bencikan penipuan, bencikan penindasan. Nah, kita tak payah sebutlah nama orang yang menipu, nama orang yang menindas, nama orang yang zalim. Nah, tapi kita faham dah, golongan-golongan ini bersatu atas satu logo, yang logo itu ada di dalam kertas undi nanti. Betul tak? Jadi senang saja. Kita nak lawan dua, tak berani kau. Kita ada tangan tumbuk, dia tumbuk kita. Maka kita guna pen je dah. Naik, balik awal. Itu kuasa rakyat. Nampak? Kemudian kalau kita kata biarlah, dah kalau mana tahu bila-bila dia baikkan, betul sekarang dia zalim, sekarang dia jahat, sekarang dia korak, dia rasuah. Tapi mana tahu bila-bila dia jadi baik. Jawabnya, bila orang mencuri masuk dalam rumah kita, jangan panggil polis, biarkan dia lari dengan harta kita. Orang kata pencuri. Jangan kata dengan kita, tak baik. Kita kena husnuzanni. Nanti bila-bila mana tahu dia jadi baik, jadi hari ini dia mencuri dulu. Kita pun licin harta kita. 18 tahun simpan licin. Nampak? Pasal apa? Pasal mana tahu nanti dia jadi baik. Jawab, bila sudah sekarang berlaku perkara yang salah, maka kalau pelajar dibuang sekolah, kalau kaki tangan pejabat dibuang kerja, kalau polis sekalipun dihentikan daripada jawatan, maka kalau dia naik dengan kuasa undi, maka kita jatuhkan dia dengan kuasa undi. Kerana kita siapa saja jawatan kuasa tak setuju dengan mereka. Emosi, ada soalan lagi?